Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan kertas SPM 2019 dan fokus kita pada hari ini adalah soalan-soalan yang melibatkan tajuk janjang. Untuk silibus KBSM, janjang ini diajarkan di tingkatan 5 bab yang pertama. Manakala untuk silibus KSSM, janjang ini menjadi tajuk yang kelima ketika di tingkatan 4. Jadi ada beza daripada tajuk Form 5 dan naik tajuk Form 4 untuk silibus KSSM. Okey, so kita perhatikan di kertas 1, tajuk janjang ni adalah tajuk yang popular dan sentiasa keluar sama ada 2 soalan sehingga 3 soalan. Manakala di kertas 2, tajuk janjang jarang disoal, tetapi tak mustahil untuk dia disoal juga pada tahun ini. Kalau kita perhatikan, jika soalan janjang itu keluar, soalannya adalah di bahagian A. Okey, bahagian A peruntukan markah agak besar dan adalah soalan yang wajib untuk dijawab. Okey, sebelum kita pergi ke contoh-contoh soalan, kita perhatikan di sini, terdapat 4 rumus yang diberikan ketika SPM yang melibatkan janjang. Awak boleh cari di bahagian algebra, iaitu rumus nombor 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ada 5. Ada 5. 2 rumus aritmetik, 2 lagi rumus geometri, dan yang ketiga ni adalah rumus ketaksamaan. Ketaksamaan pula. Ketak terhinggaan, S infinity. So ada 5 rumus yang kita boleh pakai dan provided ketika SPM. So kita terus pergi ke soalan-soalan di kertas 1, sebab masa 2019 dia keluar kat kertas 1. Kalau kita tengok tadi, dia tak keluar di kertas 2. So apa soalannya? Yang pertama, dia berada di nombor 5. So dia kata diberi hasil tambah M sebutan pertama. Cluenya di sini adalah hasil tambah M sebutan pertama. Jadi di sini kita boleh katakan bahawa dia punya simbol adalah SM. S adalah hasil tambah sebutan pertama dan M ni sebutan pertama tu lah. Berapa sebutan pertama tu? Bagi satu janjang aritmetik ialah, kemudian dia bagi kita rumus. Nampak tak? Kadang-kadang soalan janjang ni dia akan bagi kita rumus yang khas untuk janjang tersebut. Kalau tak ada rumus khas, dan kita akan pakai rumus yang diberi waktu SPM. Dengan keadaan K ialah pemalar, jadi kat sini kita boleh tahu yang K ni mungkin suatu nilai, ada nombor. A sebutan pertama. A ni biasalah dia sebutan pertama, dan 7 ialah sebutan terakhir. 7 adalah sebutan terakhir. Nampak di sini A tambah 7. 7 ni sebutan yang terakhir. Ada sebenarnya suatu rumus yang melibatkan sebutan terakhir. Dan tapi rumus tu tak diberi waktu SPM. Awak just boleh tambah dekat belakang ni. Senang je nak ingat dia. Kalau dia bagi awak sebutan terakhir, dan tengok tak rumus hasil tambah janjang aritmetik ni, awak ada N per 2, NN 2A tambah N tolak 1 dalam kurungan D kan. Bila dia melibatkan sebutan terakhir, rumus di belakang ni akan jadi A tambah L sahaja. Cikgu tuliskan semula. Yang ini diberi dalam buku teks. Dia tak diberi ketika SPM, tapi tak susah pun untuk kita ingat. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurungan. Biasanya dia ada 2A tambah N tolak 1D. Betul? Tapi bila dia bagi sebutan yang terakhir, so kita boleh gunakan rumus A tambah L. L ni adalah sebutan yang terakhir. Sebutan pertama terus tambah dengan sebutan yang terakhir. Tapi kalau awak tak hafal rumus ni, tak ada masalah. Awak masih boleh gunakan rumus yang ke-10 ni. Tak kisah pun sebenarnya. And then dia kata soalan dia pertama, dia suruh awak ungkapkan K dalam sebutan M. Ungkapkan K dalam sebutan M. So macam ni kita nak buat. Kita tak ada apa-apa benda pun dekat sini. Just dia cakap SM ni sebutan pertama. Ini adalah dia punya rumus untuk janjang aritmetik. K adalah pemalar, A sebutan pertama, 7 sebutan terakhir. So macam mana kita nak ungkapkan K dalam sebutan M? Jadi sekarang, sebab ni 2 markah tau soalan ni, siapa dia nak kita buat? Awak cuma perlu comparekan sahaja rumus khas untuk janjang ini, comparekan dengan rumus yang secara general.
Okay, secara generalnya kalau kita pakai rumus, kita boleh kata yang SM, okay, hasil tambah M adalah M per 2 and then A tambah L. Okay, betul. Kalau awak tak hafal, awak boleh pakai 2A tambah N tolak 1D. Sama je. Tak ada apa-apa isu pun. Okay, lepas tu, sekali awak perhatikan M ni adalah M per 2. K ni adalah K tambah 1 per 2. Dia suruh awak ungkapkan K dalam sebutan M. Jadi awak boleh katakan yang K tambah 1 ini adalah sama dengan M. Betul tak? Cuba perhatikan bentuk dia. SM sama dengan, ni K tambah 1 per 2, ini M per 2, okey, dalam kurungan A tambah 7. 7 tambah A tambah L. L ni adalah sebutan yang terakhir. So, benda yang sama sebenarnya. Jadi, kita boleh comparekan yang K tambah 1 sama dengan M. Okey, jadi macam ni kita nak ungkapkan K dalam sebutan M. Kita tinggalkan K sahaja di kiri. So, awak akan dapat M tolak 1. So, itulah jawapan dia. Okey, ungkapkan K dalam sebutan M. Kita dapatlah K sama dengan M tolak 1. Jadi, di sini just sebab perbandingan saja. So, cuma ada 1 markah sahaja. Nampak tak? Okey, so kita pergi ke soalan B. Dia suruh bagi julat nilai K. Ini pun senangnya, ya Allah. Okey, K ni duduk dekat atas pengangka. Kita tahu pengangka tak boleh sama dengan sifar, betul tak? Pengangka tak boleh sama dengan sifar. So, kalau K tambah 1, dia tak boleh sama dengan sifar. Kejap kat sini. Kalau K tambah 1, dia tak boleh sama dengan sifar. Maksudnya K ni, nilai dia mesti besar daripada apa? Dia mesti, bila kita tambahkan K tambah 1, mesti besar daripada sifar. Kan? Kita tak boleh jadikan nilai dia sama dengan sifar. Okey, jadi bila kita buat macam ni, dia tak boleh sama dengan sifar. Untuk mencari julat nilai K, kita akan ubah tidak boleh sama ni dengan K tambah 1 mesti besar daripada sifar. Okey, mesti besar daripada sifar. Kemudian, kita bawalah 1 ni ke kanan. Kita akan dapat K lebih besar daripada negatif 1. Okey, tapi perhatikan juga satu kemungkinan yang mana boleh jadi M ni adalah sifar. Yang mana dia kata hasil tambah sifar sebutan pertama. Tidak melibatkan sebarang hasil tambah. Boleh jadi ke barangkali macam tu. So, boleh dikatakan K tambah 1 mungkin boleh jadi sifar juga. So untuk mengelakkan daripada kesilapan berlaku, jadi awak boleh letak dekat sini sama dengan, okey, K lebih besar daripada ataupun sama dengan untuk sebarang kemungkinan. Okey, ni kiranya kita counter semua lah. Semua possibility. Okey, jadi di sini pun kita dapat 1 markah. Okey, kita dapat 1 markah. Okey, so total untuk soalan nombor 5 adalah 2 markah. Nampak ni? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 6. Okey, dia soalan nombor 5, soalan nombor 6. Nampak tak? Dia berterutan keluar soalan janjang. Okey, so soalan nombor 6 dia kata sebutan ketiga bagi suatu janjang aritmetik. Okey, maksud kita akan pakai rumus semua yang berkaitan dengan aritmetik ialah 4. Kita boleh tulis dekat sini. Sebutan ketiga, so T3 sama dengan 4. Okey, dan sebutan keempat ialah 7. Okey, sebutan keempat ialah 7. Jadi di sini kita boleh kata yang dia punya T4 sama dengan 7. Okey. So T3 sama dengan 4, T4 sama dengan 7. Maksudnya kalau kita susun dalam bentuk janjang, sebab ni sebutan ketiga, sebutan keempat, sebelum dan selepas kan, sebelah-sebelah. Jadi kita boleh kata dalam janjang tu, ini sebutan pertama, kita tak tahu. Lepas tu ada dot pun kita tak tahu sebutan kedua. And then kita ada 4, lepas tu kita ada 7. Lepas tu seterusnya lah untuk janjang tu. Kita boleh kata macam ni bentuk janjang dia. So apa soalan dia? Dia suruh awak nyatakan beza sepunya. Sebab ini adalah janjang aritmetik dan kita akan ada beza sepunya. So memandangkan kita punya sebutan dah ada sebelah menyebelah, nak cari beza sepunya sangat senang. Okey, caranya D sama dengan kita ada T4 dan tolak dengan T3. So 7 tolak 4 sama dengan 3. Terus kita dapat jawapan untuk beza sepunya. Jadi kat sini beza sepunya adalah 3. Okey, so peruntukan markah cuma 1 sebab ini adalah soalan direct. Okey, next.
Next, dia suruh kita cari hasil tambah 25 sebutan pertama janjang itu. Okey, hasil tambah 25 sebutan pertama. Jadi kita akan pakai rumus SN. Okay, kita akan pakai rumus SN yang nombor 10 ni untuk janjang aritmetik. So cikgu akan tulis rumus dia. Okey, SN sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1D. Okey, so kita perhatikan rumus. Kita tengok N kita dah ada, iaitu dia nak hasil tambah 25 sebutan pertama. So kita just ganti N ni dengan 25. 25, so ni 25. A kita tak ada. A tak ada. So macam mana kita nak cari A? Macam mana? Kita dah diberi dua sebutan, iaitu sebutan keempat dan sebutan ketujuh. Dan kita dah ada beza sepunya. Jadi kalau kita pakai rumus yang ini, rumus sebutan, okey, Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Kita masukkan N. Contoh kita guna sebutan yang ketiga. Kita masukkan 3. 3D kita dah ada 3. Kemudian Tn sebutan yang ketiga pun kita dah ada nilai dia tadi 4. So kita akan dapat A. Okey, itu strategi dia. So kita akan pakai yang tu dulu. Kita akan pakai Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, just pilih je mana-mana sebutan yang awak nak. Sebab awak diberi dua sebutan kat situ dan dah ada beza sepunya. So boleh gunakan untuk dapatkan sebutan pertama. So cikgu ambil 3 lah. Okey, T3. So T3 T3 sama dengan A cikgu tak tahu tambah N dia 3. So 3 tolak 1. D dia adalah 3. Okey, so T3, nilai T3 adalah 4. Okey, nilai T3 adalah 4. So cikgu ganti kat sini 4 sama dengan A tambah 3 tolak 1, 2 darab 3 dapat 6. Okey, so macam mana nak cari A? Macam mana awak nak cari A? 6 ni bawa ke sebelah. So awak akan dapat A sama dengan negatif 2. Okey, dah dapat nilai A. Dapat nilai A, kemudian awak boleh terus guna A dan D masuk terus ke dalam rumus SN untuk cari 25 sebutan pertama. Okey, so kita akan buat S25. Okey, S25 sama dengan N kita ganti dengan 25. So 25 per 2 dalam kurungan 2. A kita baru dapat tadi negatif 2. A negatif 2. Okey, and then tambah 25 tolak 1. D kita adalah 3. Okey, so kita dah boleh selesaikan. Sini kita dapat balik 25 per 2 dalam kurungan. Kita selesaikan yang panjang berjela ni dulu. So kita ada, oish, nampak sangat baru lepas buat kuadratik. Okey, 2 dalam kurungan negatif 2 tambah dalam kurungan 25 tolak 1 darab 3. So kita dapat jawapan kat sini 68. So kita tulis 68. Okey, lepas tu kita darab dengan 25 per 2. Okey, so jawapan akhir kita adalah 850. Peruntukan markah untuk keseluruhan soalan ni adalah 4 markah. So di soalan A tadi kita dah dapat 1 markah. Jadi di sini kita dapat 1 lagi markah. Okey, penggunaan rumus sangat crucial. So di sini kita akan dapat 1 markah. Okey, dan cara awak dapatkan A juga awak akan dapat lagi 1 markah. So total markah adalah 4 markah. Okey, so soalan yang terakhir adalah soalan nombor 7. Nampak 5, 6, 7. Soalan bab yang sama. Okey, so soalan 7. 3 sebutan berturutan dalam suatu janjang geometri. Janjang geometri 32 PQ. Maksudnya kita ada satu janjang geometri. Kita tak tahu A dia berapa pun. Okey, kita tak tahu langsung. Tapi kita tahu yang 32 P dan Q ni adalah berturutan. Dia sebelah menyebelah. Kita tak tahu dia sebutan ke berapa, tak tahu. Dan diberi hasil tambah ketiga-tiga sebutan itu ialah 26. Okey, hasil tambah ketiga-tiga sebutan ialah 26. Cari nilai yang mungkin bagi P dan Q. Okey, nilai yang mungkin bagi P dan Q. So dia kata hasil tambah 26. Maksudnya 32 tambah P tambah Q dapat 26. Betul? Okey, so kita boleh asingkan. Kalau kita nak cari P lah, contoh kita bawa 32 dengan Q ni pergi sebelah. So kita akan dapat 32 pergi sebelah, Q ni pun pergi sebelah.
So di kiri kita akan tinggal P. Kemudian 32 bawa bagi sebelah, kita dapat negatif 32. Okey, so negatif 32 tambah 26, kita akan dapat negatif 6. So sini negatif 6 negatif Q. Okey. Memandangkan kita masih ada dua pemulik ubah yang tak diketahui kat sini, so kita numberkan dia sebagai persamaan yang pertama. Okey, so apa lagi cara selain daripada yang dia bagi tahu ni, hasil tambah ni, selain daripada tu apa lagi cara kita nak cari P dengan Q? Okey, clue dia ada pada perkataan janjang geometri. Kita tahu janjang geometri ni kalau kita bahagikan, kita akan dapat R, iaitu nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya maksudnya nak cari nisbah sepunya P bahagi 32, betul? Q bahagi P. Dan nilai mesti sama sebab dia satu janjang geometri. So, kita boleh kata yang okey, nisbah sepunya adalah sama dengan P per 32. Okey, ataupun boleh juga kita kata Q per P. So, daripada sini boleh tak kalau cikgu kata P per 32 adalah sama dengan Q per P? Boleh tak? Boleh. Okey, cikgu boleh kata macam tu. Okey. So, kita tengok dekat sini. Kalau kita nak selesaikan P darab P, kita akan dapat P kuasa 2 sama dengan 32 darab Q. So 32 Q. Ingat ini ada persamaan. So kena darab silang. Awak tak boleh cancel. Dia kena darab silang. Okey, so ini persamaan kita yang kedua. Okey, kalau ikutkan sistem persamaan, kita boleh gantikan P ke dalam persamaan yang kedua. Sebab sini kita ada P sama dengan negatif 6 tolak Q. Tapi nampak tak ni P kuasa 2? Dia nampak macam susah sikit kan? Sebab nanti kita kena kuasa 2 kan yang ini. Okey, ada cara alternatif. Awak ubah dia, jadikan Q sahaja pula. Okey, maksudnya yang lain semua bawa pergi sebelah. Kita ubah. Tadi kita bawa 32 dengan P ni pergi ke kanan. Okey, sekarang kita tinggalkan Q. Okey. Oh, tadi kita bawa 32 dengan Q pergi kanan. Sebab kita nak dapatkan P. Tapi rupa-rupanya susah bila kita dapatkan P kan. So, kita boleh ubah balik. Dapatkan Q. Q kita tinggal. Yang lain semua kita bawa pergi kanan. 32 bila bawa kanan, dia akan dapat yang sama tadi. Negatif 6. P bawa pergi kanan. So, jadi negatif P. So, Q ini, yang ni kita namakan sebagai persamaan yang ketiga. Okey, so sekarang lagi senang kita nak ganti. Sebab kita tak perlu buat kuasa 2. So, sini kita akan dapat P kuasa 2 sama dengan 32 dalam kurungan. Okey. Negatif 6 negatif P. Yang ni awak cuma perlu kembang je. 32 darab negatif 6. 32 darab negatif P. So, awak akan dapat P kuasa 2 sama dengan 32 darab negatif 6. 32 darab negatif 6. So, awak dapat negatif 192. Okey, so tulis negatif 192. 32 darab negatif P. So, awak akan dapat negatif 32 P. Untuk buat persamaan kuadratik, so semua kena bawa ke kiri. Okay, jadi awak akan ada P kuasa 2 tambah 32 P tambah 192 sama dengan sifar. So make sure dia berada dalam keadaan termudah. Dengan P kuasa 2 ni nilainya adalah 1. Okay, then baru kita boleh cari guna mod EQN. Okay, kita ambil degree 2. Masukkan A sebagai nilai P2 iaitu 1. B nilai untuk P 32 dan C 192. So kita akan dapat P kita yang pertama adalah negatif 8. P bukan Q. So P kita yang pertama adalah negatif 8. Okey. P kita yang kedua adalah negatif 24. P kedua negatif 24. Walaupun sini tulis X, tak tulis P. So ini adalah nilai P sebab awak kuadratik untuk P. So dah dapat P. Dia nak nilai mungkin bagi P dan Q. Dah dapat P. Jadi awak boleh cari Q. Okey, awak tandakan dulu sini. Ini jawapan untuk P. Okey, kemudian awak boleh gunakan untuk cari Q. Okey, awak boleh katakan okey, apabila P sama dengan negatif 8, jadi Q sama dengan Q1 dia sama dengan berapa? Negatif 6 negatif 8. So tekan kalkulator. Okey, negatif 6 negatif P. So negatif 6 negatif 8. Tekan kalkulator. Negatif 6 negatif dan kurungan negatif 8. Awak akan dapat jawapan dia 2.
Okey, so kita dapat Q1 sama dengan 2. Okey, lepas tu kita boleh buat yang sama untuk P negatif 24. So, apabila P2 sama dengan negatif 24, Q yang kedua sama dengan, okay, masukkan juga negatif 6, negatif P. So, negatif 24 sama dengan, okay, tekan kalkulator. Negatif 6, negatif dan kurungan negatif 24, awak akan dapat 18. Okay, so dekat sini Q2 awak adalah 18. Okey, dah siap. So, macam cikgu kata, bila buat sistem persamaan, jangan lupa buat dia punya oleh itu, dia punya kesimpulan. So, oleh itu, apa tadi P kita? P negatif 8, Q kita sama dengan 2. Okey, and then kita dapat P negatif 24, Q kita sama dengan 18. Okey, barulah cantik dia punya jawapan kan. Betul-betul ikut macam yang skema nak. So, sini confirm 1 markah, lagi 1 markah. So, 2 markah dekat sini. Okey, satu lagi markah selalunya waktu awak wujudkan persamaan ni lah untuk buat persamaan serentak. So, sini satu lagi markah. So, total markah untuk soalan ni cuma 3 markah sahaja. So, dah siap dah lah. 3 soalan yang melibatkan janjang. Jadi, kalau kita totalkan semua markah, kita ada tadi 2 markah, 4 markah dan 6 tambah 3. So, total 9 markah untuk soalan yang melibatkan janjang saja. Okey, so itu sahaja daripada cikgu. Selepas ini kita akan bincangkan soalan yang berkaitan dengan modul pintas. Okey, untuk trial, so kita dah nak trial SPM. So, kita akan bincangkan soalan yang melibatkan modul pintas, iaitu soalan trial SPM Selangor. So, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.